Okey, dah 7 orang. Okey, kita mula sebab Zoom ni dah semakin lama semakin susah kita nak panjangkan kita punya ni. Okey, saya dah rekod. Mungkin nanti kita boleh bagi dekat kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, so hari ni kita ber-Zoom kelas lagi kepada semua yang baru mengenali diri saya. Saya adalah Dr. Haris Ahmad, seorang doktor kanak-kanak dan juga adalah penyimpan emas, dan dalam masa yang sama saya juga adalah pelabur emas. Saya bukan seorang yang pakar kewangan, tapi saya melabur emas, dan saya juga apa saya buat ialah saya jadi seorang investor dan peniaga emas. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kita nak mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita mulakan dengan perkongsian diri saya. Saya adalah seorang doktor kanak-kanak bertugas di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. So saya belajar mula dulu kat Universiti Malaya. So saya mulakan pembelian emas pertama saya di waktu saya masih belajar, waktu tu 2011, bulan 9 saya dah nak habis dah waktu tu. Bukan, tu waktu fourth year saya beli emas ni emas pertama saya. Saya waktu tu beli harga dia 190 per gram saja, dan ikut kepada saya punya pengalaman waktu tu saya tak ada ilmu. Apa yang saya buat, saya just beli emas sebab saya tengok mak saya pun beli emas, nenek saya beli emas, adik saya beli emas, dan saya kenapa saya tak nak gunakan keputusan mereka untuk beli emas untuk saya juga jadikan dia sebagai simpanan. Waktu saya mula-mula fikirkan pasal simpanan emas, saya fikirkan adakah simpanan emas ni adalah simpanan yang untuk dipakai saja kan. Tapi apa saya buat, akhirnya saya jadikan dia sebagai satu simpanan yang mana saya boleh jadikan dia untuk simpanan jangka panjang. Waktu tu saya tak ada ilmu, tak ada siapa ajar saya, just saya buat simpanan ni dan saya lupakan dia. 2019 saya tengok emas semakin lama semakin naik. Waktu tu harga RM220. So saya mula jadikan emas ni sebagai saya punya pelaburan, sedikit demi sedikit saya simpan lebih kurang 10 gram macam tu setiap 2 bulan macam tu, setiap bulan lebih kurang 5 gram. Okey, so kita kena faham kenapa saya simpan emas dan kenapa saya ajak tuan-puan simpan emas adalah ini sebab dia. Satu yang paling kita kena faham adalah emas adalah satu wang yang baik untuk kita kawal inflasi. RM100 tahun 1990 tuan-puan, kalau boleh ingat balik, RM100 kita mampu untuk buat belian banyak. Tapi makin lama kelamaan RM100 kita makin lama makin merosot. Tapi dalam gambar ni dia illustrate that bahawa sampai tak ada barang langsung which is saya rasa kurang tepat. Actually barang makin lama makin berkurang lah, makin berkurang. Kenapa barang makin mahal? Ini disebabkan oleh kita panggil tu inflasi. Inflasi ini sebenarnya bila kita tak sedar, sebenarnya dia telah menyebabkan kita punya mata wang semakin lama semakin merosot. Bila semakin merosot, apa jadi? Kita akan start kita akan mula mengalami masalah daripada pembelanjaan. Kenapa? Kita tak ada duit lebihan sebab kita perlukan banyak lagi duit untuk beli keperluan. Apa yang jadi sekarang, waktu ekonomi sekarang yang macam ni pun menyebabkan kita akan rasa impact dia lah, impact. Okey, ni RM100, RM100 waktu zaman 1990 waktu tu kita tengok kita boleh nampak 1990 harga RM100 tu memanglah dia punya mata wang dia berbeza, tapi bukan sebab mata wang tu yang berbeza, dia punya lambang tu berbeza. Bukan tu sebab dia. Sebab dia adalah disebabkan oleh kuasa
dia punya membeli dan nilaian duit tu sendiri. So kita tengok RM100 makin lama makin kurang. Tapi bila kita beli 1990, bila saya tengok balik harga 1990, actually harga dia lebih kurang RM40, RM50 macam tu lah. So katalah kita beli hari tu 1 gram emas ni harga dia lebih kurang RM80 macam tu, kita memang boleh dapat banyak ni. Tahun 2000 simpanan emas saya rasa lebih kurang harga lebih kurang RM120 macam tu. Itu boleh beli banyak ni. Dan tapi hari ni kita gunakan, boleh tak kita guna banyak ni untuk dapat untuk 1 gram sekarang ni harga ni lebih kurang RM350. Maksudnya apa? Dengan simpanan emas saja kita dapat kawal inflasi, kawal inflasi. Ini yang saya rasa menyebabkan saya lebih teruja untuk kongsi dengan tuan-puan hari ini. Okay, tuan-puan hari ini. So saya sebenarnya berjumpa dengan seorang doktor lah petang tadi. Dia dah jumpa saya cerita pasal emas. Saya cakap dengan dia, yang paling penting bila kita simpan emas, kita kena ajar orang lain lah. Sebab kita kena faham pengajaran orang lain itu adalah satu ibadah juga sebenarnya. Okay, so ini yang paling jelas bila kita kata sebagai inflasi. Inflasi 1 dinar 1400 tahun dahulu zaman Rasulullah, 1 dinar boleh dapat 1 ekor kambing. Dan kita yang paling hebat sekali, zaman kita sekarang pun masih boleh dapat 1 ekor kambing. Itu maksudnya apa? Emas selamanya akan kalis inflasi. Dan itu yang saya ajak ramai kepada penyimpan-penyimpan, pelabur emas. Saya harap mereka boleh simpan dalam bentuk emas supaya duit yang sedia ada dekat dalam bank tu kita boleh keluarkan untuk jadi dalam bentuk yang berbeza. Sebab apa kita keluarkan dalam bentuk berbeza? Ini sebab dia. Sebab dia boleh mengawal inflasi dan kejatuhan nilaian wang tu kita dapat elakkan, dapat kurangkan kat sana. Ini selalu setiap kali saya buat ceramah seminar ialah tentang mata wang. Mata wang ni adalah nilaian dia berdasarkan kepada kepercayaan. Yang kita ambil RM100 tadi, kita pergi dekat kedai, saya percaya pakcik tu percaya kita beli duit, kita beli barang RM100 ni. RM100 dia percaya, saya percaya, dan saya gunakan wang tu, kertas tu actually untuk beli barang. Tapi kalau kita pergi Singapura lah buat RM100, ada tak dia percaya? Dia tak percaya. Sebab apa? Mata wang tu mata wang yang berbeza. Itu masalah dengan wang ringgit. Apa jadi bila 1971 kita boleh nampak yang bahawa wang kertas ni selama ni dia disandarkan kepada emas, itu buktinya. Setiap 100 ada orang raise hand. Okay, so kita boleh nampak sebenarnya bila dia 1971 ni, apa yang mereka buat? Mereka alihkan wang ringgit dengan emas. Kenapa dia boleh alihkan wang ringgit daripada putuskan hubungan ni? Dia putuskan hubungan ni sebab satu saja yang jelas. Sebab apa? Emas ni tak boleh diperolehi, emas ni tak boleh dibuat, manusia tak boleh buat, itu datangnya daripada isi bumi dan Allah yang jadikan. So ini yang menyebabkan mereka US terfikir, apa yang kita boleh buat untuk kasih orang lain membeli lagi banyak? So dengan caranya ialah buat lagi wang kertas lebih banyak dan kita pisahkan duit ni daripada wang kertas. Bila kita pisahkan wang ringgit ni daripada emas, jadinya apa? Tahun sekarang ni, COVID ni, ramai lagi orang yang kita nampak banyak orang yang mengalami masalah. Dan negara-negara besar macam US, apa mereka buat? Mereka acap kali buat apa? Acap kali buat lebih banyak duit. Lebih banyak duit, buat lebih banyak duit. Apa jadi? Inflasi akan makin lama makin teruk. Sebab itu saya ajak semua orang untuk simpan emas. Sebab simpan emas adalah satu benda yang baik daripada segi mengawal kita punya nilaian wang. Okey.
Okay, so 1971 ni adalah satu benda yang menyedihkan lah. Kenapa saya simpan emas lagi? Ini satu benda yang ialah satu kita panggil tu kehilangan nilaian wang, Ini telah berlaku di Zimbabwe. Ini bukan benda yang kira benda yang lama. Ni actually benda yang baru. Benda yang bukan benda yang ini bukan adalah benda yang baru. Ini sebenarnya telah terjadi dalam 2-3 tahun kebelakangan ini. Kita nampak dekat Zimbabwe mengalami kemerosotan ekonomi yang mendadak sampai menjadikan hyperinflasi dan menyebabkan wang ringgit tidak lagi diperlukan untuk pertukaran, untuk pembelian, kuasa makin lama makin jatuh. Dan apa jadi? Beli 100 bilion ringgit Zimbabwe dengan 3 biji telur je dapat. Kita tengok hyperinflasi yang sangat teruk sampai 100,000%, which is kita mungkin boleh terjadi dekat negara kita, mungkin tidak, tapi kita kena berjaga-jaga. Ini yang menyebabkan kita panggil hyperinflasi, dan lama kelamaan kita perlukan duit lebih banyak untuk buat belian. Kita perlukan duit lebih banyak untuk buat belian, padahal belian hanya telur saja. Itu yang paling merisaukan saya, acap kali merisaukan saya. Okay, so satu lagi sebab kenapa saya suruh semua orang simpan emas hari ini. Sebab saya rasa bila kita simpan emas, kita mengelakkan diri kita daripada kebocoran. Kebocoran tu maksudnya apa? Kita cuba simpan beli satu emas, emas katalah kita beli 10 gram masuk dalam beg duit kita. So katalah akhir bulan kita masukkan duit sekali sama jumlah yang sama, ataupun kita bayar yang mudah lah, kita bayar 1 gram lah, 1 gram masuk dekat dalam kita punya beg duit. Dalam masa yang sama kita letak kat situ RM350. So kita tengok yang mana yang habis dulu. Yang mana yang habis dulu? Mestilah kita akan nampak yang habis dulu adalah duit. Yang habis dulu adalah duit. Kenapa? Sebab duit ni dia ada nombor. Bila ada nombor kita rasa nak membeli. Itu yang masalah dengan duit lah. Dengan duit. Emas dengan jelas sekali telah menunjukkan bahawa kenaikan harga emas adalah sangat mendadak. Sangat mendadak. 20 tahun kalau kita simpan emas ni, kenaikan dia 631%. Dahsyat. 1 tahun saja tahun ni, siapa yang start daripada awal tahun, dia telah mendapat 22.35%. 22.35%. Ni yang ramai penyimpan emas, pelabur emas cerita pasal keuntungan simpan emas daripada simpan ASB. Saya ada cerita sikit lah lepas ni tentang perbezaan simpan emas dengan simpan ASB ni. Sebab apa? Bagi saya, simpanan emas lah kan. Simpanan ASB adalah ASB sebab dia adalah dua tools yang berbeza. Maksudnya dua jenis pelaburan yang berbeza. Bila kita cerita pasal ASB, kita cerita pasal emas. Dua benda yang berbeza. Tapi kalau tengok kepada keadaan ASB yang sekarang cenderung kepada memberi kita dividen yang rendah, saya rasa kita boleh fikir untuk keluarkan sikit daripada ASB kita ni. Bukan semua, mungkin berkeluarkan dividen kita untuk jadi dealer hari ni. Dealer setengah promotion tak tu kan. Saya akan tunjukkan. 30 hari je simpan emas dah dapat 3.68%. My god. Tinggi 3.68% kalau 30 hari simpan emas. 6 bulan dapat 1.13%. Sebab apa? Naik turun tu lah. Setahun memang nampak lah impact dia. Apa yang saya boleh concludekan daripada ni, kita dah boleh nampak sebenarnya harga dia memang naik turun. So kita sebagai penyimpan emas ataupun pelabur emas, kita kena faham dan bahawa emas adalah long term investment. Tapi tahun ni kalau siapa simpan tahun ni, dia naik 22.35%. Dahsyat betul emas tahun ni kenaikan. Okey, ni saya ceritakan sikit pasal ASB, tabung haji emas. Ada orang pakar bahagian kewangan ada buat satu table yang saya rasa bagus untuk kita compare, tapi kita tak boleh nak buat penilaian secara terus. ASB daripada 2001 sampai 2019 diberikan kita lebih kurang 5% ke 6%, lebih kurang 7% macam tu. Tapi tahun ni 4.25%. Saya rasa
impact yang besar lah kepada siapa yang buat finance, buat secara ansuran, memang akan berasa impact dia. Tabung haji ialah satu tempat yang bagus untuk kita simpan juga, tapi mungkin dia punya penurunan daripada segi yang bila 1.25% ni ramai orang marah, ramai orang kata kenapa simpan dekat ASB, dekat tabung haji. Jadi saya rasa kita kena faham sebenarnya setiap ASB tabung haji emas ni apa kegunaan dia. ASB adalah, saya dengar daripada saya punya mentor Azizi Ali, yang dia cakap ASB adalah simpanan jangka pendek. Kalau kita nak simpan 20,000, masuk dalam ASB kita dapat 4.25, siapa nak bagi kan? So kita dapat lebih kurang RM800. Saya rasa banyak kita dapat tu. Tapi sebenarnya bila RM80 lah. Okey, RM80 so RM80. So kalau kita nak simpan tabung haji, kita punya niat utama kita ialah untuk pergi haji. Tapi dengan masa yang sama, tabung haji bagi kita insentif ataupun dividen, which is saya rasa benda tu tak merugikan sebenarnya. Tapi janganlah kita letakkan dia dalam satu bakul yang sama. Bila kita nak buat investment, kita nak buat satu investment, kita boleh buat banyak. So kita letak duit lebihan kita, kata nak buat investment lebih kurang RM50,000, RM60,000, kita simpan sikit dekat ASB, simpan sikit dekat tabung haji dan simpan dekat emas. Dan kita boleh tengok emas, ada orang buat purata 10.53, which is kalau kita tengok jelasnya, emas ni dia sebenarnya dia ada naik turun. Dan ada 3 tahun ni, 2013 sampai 2015 ni, saya ingat lagi yang bahawa emas ni jadi satu trending untuk tak ada orang nak jual. Tak ada orang nak jual sebab penurunan harga. Dan ini saya rasa kita kena faham, dan emas ni adalah satu yang long term. Tapi kita buat purata, memang dia nampak cantik lah 10.53, tapi kita tengok kat sini ada penurunan kat sana tu. Okay. So maksudnya apa, bila kita simpan emas adalah untuk jangka panjang, lebih kurang 5 tahun punya simpanan. 10 tahun untuk simpanan. Tapi kalau kita nak jadi seorang pelabur dan kita kena jadi dealer, sebab apa, kita punya, nanti saya akan ajar kenapa saya ajak semua jadi dealer. Okey, ni posisi kita. Posisi saya adalah sebagai pelabur emas, peniaga emas, dan saya juga penyimpan emas. Matlamat untuk penyimpan emas adalah tambah gram emas hari-hari buat setiap bulan, setiap kita ada duit. So selalunya satu bulan 1 gram, satu bulan 1 gram, satu bulan 1 gram tu yang kita masukkan dekat akaun, kita panggil tu GAP. Akaun GAP ni apa fungsi dia, nanti kita akan bincangkan. Fungsi dia adalah yang paling baik, sebab apa? Bila kita masukkan duit, kita terus dapat bentuk gram emas, dan bila kita dapat gram emas dan kita lupakan 100% berapa banyak kita simpan duit tu. Berapa banyak kita masukkan duit tu, sebab dekat dalam akaun GAP langsung tak ada tulis berapa banyak kita, berapa harga kita beli waktu tu. Itu yang menyebabkan saya rasa penyimpan emas dia perlu lupakan harga. Lupakan harga. Sebab apa yang penting, dia punya target, dia punya matlamat. Nanti saya akan bincang. Pelabur adalah seorang yang ambil emas, dia beli dalam waktu yang murah dan dijual waktu yang mahal. Waktu yang mahal. Tu maksudnya apa? Dia tahu yang bahawa harga sekarang harga yang baik dan dia akan jual waktu dia naik, macam tu. Peniaga emas pula adalah seorang yang buat belian dalam masa yang sama, dia pun seorang gila. Dia tengok, oh sekarang ni ada promosi yang baik, dan dia rasa ada golba-golba yang dia rasa boleh menarik minat pembeli-pembeli, dan dia beli dengan harga yang lebih murah sebab dia dealer. So dia boleh jual dengan harga yang lebih mahal. Semua orang bila kita simpan emas, saya selalu cakap dengan semua orang adalah untuk simpan matlamat. Bila kita tak simpan matlamat, kita tak jelas. Bila kita tak jelas apa kita buat, kita mudah untuk berhenti simpan emas. Bila kita simpan emas untuk kita punya anak punya tabung pendidikan, kita simpan emas untuk kesihatan kita, kita simpan emas untuk kita punya bebas kewangan, maksudnya kita nak cepat bayar kita punya kereta, nak cepat bayar kita punya rumah, nak habiskan cepat, dan dengan simpanan emas dia akan berganda dengan cepat. Okey, ini cara untuk kumpul dinar. Siapa nak pergi haji boleh kumpul dinar 15 keping, nak beli untuk pendidikan untuk anak, kata anak ada 2 orang, kena simpan 60 dinar, kecemasan 30 lagi, perubatan 30 keping, dan persaraan 150 keping. Cuma masalah dia sekarang,
Ada orang simpan 150 dinar darab dengan 1,100, lebih kurang 160,000, 670,000 tak untuk simpanan persaraan. Tu yang cuma kita kena tepuk dada dan tanya diri kita. Dan sekarang ni dengan impak yang berlaku dengan coronavirus menyebabkan kita akan ada kekurangan daripada segi lebihan. Inilah cara dia dengan kita paksa diri kita untuk simpan. Simpan 10% daripada gaji baru ataupun simpan daripada 10% duit lebihan kita untuk dibelanjakan jadi emas. Okey, ni ada beberapa teknik untuk penyimpan-penyimpan baru. Yang pertama sekali ialah dia konsisten, dapat 1 gram setiap bulan, dan ini adalah simpanan yang dilupakan, forgotten saving nama dia, simpanan yang dilupakan. Simpan 10 tahun dah 120 gram. 1 gram dia simpan. 5 tahun dah 60 gram. Ini simpanan yang dilupakan je. Konsep dia ialah dah bayar semua rumah, dah bayar semua kereta, buka akaun Gap, letak 1 gram. Setiap bulan itu konsep dia, simpan 1 gram, 1 gram. Ada duit bonus simpan lagi lebihan. So makin lama gram dia makin banyak. Ini satu lagi konsep adalah teknik kerja 5 gram adalah kita simpan 1 gram, kita simpan 1 gram sampai 5 gram kita keluarkan daripada kita punya branch. Branch akan boleh ada 5 gram, macam ni, cantik 5 gram. Strategi penyimpan emas yang berjaya adalah, yang penting adalah hari ini kita belajar ilmu. Nombor 2 ialah kita tetapkan matlamat kita dah tetapkan. Strategi ialah untuk beli produk yang mana yang terbaik, dan penting sekali ialah konsisten. So ini saya nak buat sedikit pemberitahuan mengenai Dina dan Jongkong. Ramai orang jumpa saya ataupun menelefon saya mana baik Jongkong emas ataupun Dina. Sebenarnya yang paling penting sekali kita kena cakap dengan tuan-puan apa yang tuan-puan minat. Minat tu maksudnya adakah Jongkong bentuk petak minat ataupun bentuk shilling. Bentuk shilling. Ada orang dia memang suka bentuk shilling. Bentuk shilling. Ada yang suka bentuk shilling dan boleh beli Dina. Ada yang suka bentuk petak. Bentuk petak adalah dia boleh dalam bentuk Jongkong. Cuma kita boleh nampak dekat sini yang dalam kad ni kita panggil LBMA. LBMA ni setakat sekarang ni macam ada masalah sedikit daripada segi dia punya produk dan daripada segi dia punya item, sebab dia dihasilkan di Turki. So kemungkinan besar tahun depan akan lebih baik sedikit selepas coronavirus baiklah. Dalam masa yang sama kita kena nampak ini ialah kita panggil local dinar. Nanti saya akan tunjukkan. Nilaian dia dua-dua sama je, 999.9. Ini semuanya emas tulen. Kenapa public gold? Ada orang jumpa saya tanya, kenapa public gold, doktor? Public gold adalah satu company yang sangat baik daripada segi kepatuhan syariah. Bila saya beli emas, saya selalu fikir pasal emas saya beli patuh syariah ke tak. Dia ada keluarkan satu sijil patuh syariah yang mengatakan dia dan ini adalah yang paling penting untuk seorang okey. Okey, kita public gold pun ada penjenamaan bersama dengan POS Ar-Rahnu, dan dia ada banyak golbar-golbar yang bersama POS yang mendapat permintaan yang banyak. Ada orang mesej saya, dia kata dengan saya, doktor daripada mana? Saya daripada JB. Saya cakap, Encik daripada mana? Encik daripada Kelantan, daripada Sabah, Sarawak. Saya cakap dengan mereka, jangan risau. Sebab apa? Yang paling penting saya ajar daripada jauh, saya ajar daripada kelas, lepas tu fahamkan, bila fahamkan rasa nak beli, bagi tahu dengan saya bukakan akaun percuma, lepas tu kata nak beli apa, 1 dinar ke 10 gram, nanti saya ajar. Saya tak payah bayar kat saya, bayar kat public gold. Lepas bayar kat public gold, habis bayar saja, bagi tahu dengan branch dan boleh ambil kat branch terdekat. Branch terdekat. Tapi saya cuma bagi guide, ajar tentang emas, ajar tentang kebaikan simpanan emas, dan yang paling penting sekali adalah kegunaan emas sebagai kawalan inflasi. So ada 18 branch dekat dalam satu Malaysia ni. Yang tak ada branch di satu tempat je, Perlis. Ada orang sedih tak ada branch dekat tempat dia. KL ada, Ampang ada,
ada dekat Sunway pun ada. Siapa yang berdekatan dengan Kuala Lumpur, JB mana satu saja, Melaka pun ada, yang lain-lain Sabah ada 2 Sabah ada 2. Okey, yang ni saya nak ajar yang paling kefahaman yang paling penting sekali ni. Sekejap Yang paling penting sekali ni. Okey. Ini kita kena faham yang bahawa dalam bila kita cerita pasal belian emas di public gold, belian emas di public gold kita boleh nampak sini dekat atas ni nama dia GAP. GAP. Nanti saya akan bincangkan lagi apa itu GAP. GAP ni adalah Gold Accumulation Program yang mana kita ambil duit kita. Lepas tu kita actually simpan lepas tu kita simpan. Kita ambil duit kita ni, kita simpan dalam bentuk emas dalam bentuk emas. So, ini dia akan berubah setiap 12.30 malam sahaja 12.30 malam. 11.56 dia akan berubah harga. Tapi yang ini, yang bahagian bawah ni 10 gram ni dia berubah setiap 30 minit dia berubah. Setiap 20 minit dia berubah. 20 minit. Setiap 20 minit dia berubah ni. So kadang-kadang ada yang customer cakap kenapa tadi mahal, kejap murah, kejap mahal, kejap murah. Sebab ini. Sebab dia setiap berubah ikut harga semasa emas dunia. Semasa emas dunia. So okey, cara pembelian dia ada 3 cara. Satu cara adalah outright. Outright tu maksudnya beli lock. Saya bagi tahu dengan saya nak beli apa, saya akan cuba lockkan dan saya bagi tahu harga dan terus bayar terus ke public gold. Bayar terus ke public gold. Okey. Ataupun katalah ada duit tak nak bawa cash banyak-banyak, boleh juga terus bank in ke public gold ataupun nanti saya akan adjust bayaran secara online. Nombor 2 cara dia ialah kita panggil tu SEPP. SEPP ni adalah Syariah Easy Payment Purchase yang mana kita buat belian 10 kali, lepas habis bayar saja kita dapat kita punya gold bar atau emas. Yang satu lagi GAP tadi, bajet 100 saja dan lepas tu boleh simpan RM100 tu dalam bentuk emas. Dan bagus dengan dia ialah dia simpan untuk kita secara percuma. GAP ni adalah selalu saya akan suruh mereka yang ada simpanan yang kecil, mereka nak simpan dalam bentuk paksaan paksa diri kita untuk simpan. Satu lagi bagus dengan GAP, dia ada nama dia GIT. GIT tu maksudnya Gold in Transit yang mana kita boleh simpan dalam gap tadi tu. Katalah ada 10 gram emas, kita boleh keluarkan separuh dinar, kita boleh keluarkan 1 gram macam ni dan dia akan post terus ke rumah. Itu yang kebaikan dengan public gold. Boleh keluarkan semua ni, akan datang dia akan ada semua ni yang boleh keluar daripada gap. Daripada gap. Itu baguslah tentang GAP. GAP boleh keluarkan melalui GIT terus hantar ke depan rumah tanpa perlu pergi ke public gold. Okay. Ini dia punya contoh, jongkong 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, 50 gram, 20 gram, 10 gram. Okey, nama dia bunga emas, ini nama dia dinar, dinar 10 dinar, 5 dinar, 1 dinar. Beza tadi apa? Bentuk saja, bentuk saja. Okey, ni actually pendant, saya tak nak cerita pendant dulu hari ni. Okey, so kita boleh cakap pasal dealership. Dealership saya ada lebih kurang 8 minit lagi nak sebelum kita tamat sebab Zoom ni dia limit. Okey, so dealership ni kita boleh tahu yang bahawa dealership ni bagus dengan dia. Orang tanya dengan saya, dealership ni saya boleh ke nak jadi dealer tapi saya tak nak buat pembeli saya tak nak bagi tahu dengan customer, cari customer, tak payah. Tak payah perlu cari customer pun. Kenapa saya suruh jadi dealer? Sebab bila beli 50 gram, beli 30 gram terus jadi dealer. Sebab apa? Bila saya jadi dealer, sekarang kita beli, apa yang kita akan dapat bila next time kita nak beli lagi, kata nak beli 50 gram lagi, kita dapat 1%, 1.5%. Bagus tak bagus? Bagus. Sebab apa? Kita tak payah jadi dealer, tak payah cari customer pun. Tapi sebab kita nak beli next time, katalah tiba-tiba anak kita nak buka account Gap dan kita boleh dapat lagi insentif kat sana. Yang kata bini kita nak beli barang kemas, saya akan ajar lagi macam mana nak beli barang kemas dapat 1.5%, 1%. Kenapa nak bagi kan? So dalam masa yang sama, jadi dealer, bila kita nak bayar, kita nak, kata ada 50 gram, kita nak jual balik dekat public gold kan, kita dapat 0.3% lagi. Best kan? 0.3% tak sikit tau kalau 50 gram. So sebab tu saya ajak semua jadi dealer.
Cuma dealer kena beli satu waste card lah. Waste card ni nama dia waste card yang mana ada 0.5 gram, ada tulis nama kita kat sana, ada tulis nama kita kat sana, dan kita boleh kita akan ada kat sana ada voucher saya tak tunjuk voucher ni yang bernilai RM400. Okey, saya ada selit sikit tentang zakat. Zakat. Ada orang sangatlah dia takut risau pasal zakat. Zakat ni ada dua, yang paling penting ialah berat emas dan berapa lama simpanan. Katalah dia 85 gram ke atas dan dia simpan baru 6 bulan, tak payah zakat. Kalau dia simpan lebih daripada 1 tahun tapi dia kurang 50 gram, dia 50 gram tak payah zakat. Yang penting 85 gram. Satu. Nombor dua, dia mesti kena setahun. Baru bayar zakat. Kiraan dia ialah 100 gram darab dengan harga semasa darab dengan 2.5%. Okay. Ini untuk zakat, ini untuk tadi untuk sebenarnya actually untuk zakat simpanan dan pelaburan. Ini actually bukan, ini untuk emas simpanan. Simpanan termasuknya emas perhiasan. Katalah ada 1 kilo, lepas tu tapi kita kena uruf. Uruf ni actually katalah uruf dekat Johor lain, dekat Kelantan lain. Kelantan tak ada limit, bagus. Tak payah lah simpan nama banyak pun, tak payah bayar zakat. Okey, kita akhiri dengan kita punya promosi hujung tahun. Satu dinar selalunya tak boleh bayar 10 kali sebab dia kurang daripada 1,500. Yang ini boleh bayar 10 kali. 10 gram pun boleh bayar 10 kali. Ini pendant dengan dinar boleh bayar 10 kali. Dan siapa yang baru join sini, dia boleh dapat satu gold card folder secara percuma. Sebab beli gold bagi. Okey, inilah 10 gram 10 gram bayar 10 kali, pendant bayar 10 kali tadi saya tunjuk Okey, ini promosi dealer ni promosi dia bagus sebab apa, boleh beli siapa suka bulat, beli dinar, boleh bayar 10 kali. Siapa suka bunga emas boleh beli 50 gram, nak bayar terus boleh, nak bayar 10 kali pun boleh. Apa beza ni bayar 10 kali dengan bayar terus? Bezanya ialah kita kena faham dia ada tambahan upah dia lah, tambahan upah 1 gram RM1 per gram lah. Kalau RM50 tak 50 gram. Boleh masuk account gap terus, 10,000 terus jadi dealer. Yang ini 7 dinar untuk normal dealer. Yang ini kita akan dapat 1.5%, ni dapat lebih kurang 1%. Okey, kita hampir tamat untuk kita punya kelas hari ini. Saya nak buat cepat saja hari ini. Selalu kelas saya akan ambil masa lebih kurang 1 jam macam tu. So hari ini kita buat kelas lebih cepat sikit untuk orang-orang baru. Okey, harap-harap semua tuan-puan dapat sedikit perkongsian saya hari ini, dapat faham tentang emas sikit sebanyak. Mungkin kita tak boleh dapat secara terus banyak. Saya akan upgrade ilmu tuan-puan daripada semasa ke semasa. Siapa yang ada kawan-kawan lain yang dah nak belajar emas tapi belum lagi faham, boleh masuk dalam grup kita tu. Saya akan invite dalam grup, boleh ambil invite link tu. Grup tu dan nak penuh lah sebenarnya. Dari saya tengok 225 orang, 230 orang, mungkin ada 20 orang saja lagi yang boleh masuk dalam grup tu untuk teruskan saya mengajar emas. Okey, harap-harap semua dapat faham sedikit sebanyak tentang emas. Sebab saya rasa yang paling penting kali bila kita nak beli emas, kita mesti kena ada ilmu. Mesti kena ilmu. Ilmu adalah tonggak kepada kejayaan kita ataupun kejayaan kita untuk dapat untung dengan emas. Dan harap-harap dengan sedikit ilmu yang saya sampaikan hari ini, tuan-puan dapat dapat sedikit impact dan pemahaman mengenai emas. Emas adalah satu benda yang saya rasa bukanlah luar biasa kepada semua penyimpan atau pelabur-pelabur emas, pelabur-pelabur, sebab ia adalah satu tempat ataupun ruang yang baik untuk simpanan. Sebab apa, kita kena faham yang paling penting sekali adalah
Bila kita buat pelaburan, kita kena faham, kita kena ada ilmu dan dalam masa yang sama kita kena ada modal lah, modal. Buat simpanan emas kalau tak ada modal boleh ke tak apa? Boleh juga. Tak ada modal sebab apa? Bila kita tak ada modal kita boleh simpan sikit-sikit macam tadi macam cap tadi tu. Okey, minit terakhir ni sebelum saya mengundurkan diri, harap-harap semua dapat sedikit pemahaman harap kita boleh berjumpa lagi. Esok saya busy, besok saya on call. Mungkin kita akan mulakan kelas balik tahun depan. Siapa yang berminat nak simpan emas dan nak dapat maklumat lanjut boleh PM saya. Kita boleh beri sikit penerangan yang lanjut lah. Boleh terus call saya pun boleh, malam ni tak ada masalah. Kita kasih 50 gram terus beli pun boleh. Kita terus beli, nanti nak bayar kat pabrik pun boleh. Nak beli 17 dinar ke 14 dinar ke 20 dinar, bagi tahu dengan saya je. Call pun boleh. Nanti bagi tahu yang join hari ni. Okey. Harap-harap semuanya faham dan dapat sedikit sebanyak input. Saya Dr. Haris hari ini daripada tim DRH mengucapkan terima kasih kepada semua